Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran dan perkongsian tentang ilmu faraid pada kali ini. Kita masih lagi dalam tajuk pengenalan, namun kali ini adalah kita berada pada siri yang ketiga. Kita akan mengulas sedikit komponen tentang hukum faraid. Pada pertemuan yang lepas, kita masih melihat ataupun mengenali maksud kepada faraid itu sendiri. Kita dah katakan bahawa faraid adalah ilmu tentang disiplin ilmu fiqh yang membincangkan tentang hukum-hukum agihan harta pusaka mengikut lunas syarak. Kita kata ada peraturan yang telah ditetapkan pada pertemuan yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita juga menjelaskan bahawa sebelum sesuatu agihan faraid itu dapat dilaksanakan, ada beberapa hak yang perlu kita tunaikan berkaitan dengan harta si mati. Kita dah sebut 4 perkara utama yang dibincangkan dalam karya fiqh klasik, dan amalan di Malaysia ada satu tambahan menjadikan kesemuanya ialah 5 perkara. Kita akan melalui perkara-perkara itu terlebih dahulu, dan sekiranya harta si mati itu berbaki, maka barulah kita pergi ke hukum faraid yang kita akan huraikan pada siri-siri yang akan datang. Pada kali ini kita akan cuba untuk melihat apakah komponen-komponen utama yang perlu ada dalam sesuatu ilmu faraid. Saya cuba untuk ringkaskan kepada penonton sekalian. Sesiapa yang ingin belajar ilmu faraid ataupun mengetahui sedikit tentang ilmu ini, ilmu fiqh mawaris ini, saya ringkaskan kepada 3 komponen utama. Yang pertamanya disebut sebagai konsep asas, ataupun lebih tertumpu kepada prosedur asas. Yang kedua adalah mengenal komponen waris dan bahagian-bahagian dia. Dan yang ketiga adalah komponen yang berkaitan dengan agihan faraid itu sendiri. Yang ini adalah merupakan basic kepada sesiapa yang ingin mempelajari hukum faraid. So, sekiranya ketiga-tiga komponen ini lengkap, maka dapatlah agihan itu diserahkan kepada waris dengan sempurna. Tetapi sekiranya ada kekurangan ataupun tidak lengkap, kena buat checklist, maka perlu diulang semula untuk melihat di mana perkara yang tidak lengkap tersebut. Okey, perkara pertama ialah konsep asas. Sebelum ni kita kata bahawa faraid adalah sebahagian daripada disiplin ilmu fiqh, maka apabila kita bincangkan tentang hukum fiqh, dia tidak akan lari daripada elemen-elemen penting ataupun prosedur penting. Macam sembahyang jugalah. Apabila sembahyang yang kita bicarakan ataupun yang kita amalkan selama ni, ada namanya rukun solat, ada namanya syarat solat, sebab solat dan halangan ataupun penghalang kepada solat itu sendiri. Begitu juga dalam hukum faraid. Disebabkan faraid itu adalah hukum fiqh, maka sepatutnya kita mengetahui perkara asas itu terlebih dahulu, di mana di sana ada namanya rukun faraid, syarat faraid, sebab faraid dan penghalang faraid. Kita akan uraikan 4 perkara ini pada pertemuan yang akan datang. Keempat-empat ini dianggap sebagai perkara asas yang utama yang perlu kita ketahui. Okay. Yang kedua ialah komponen yang kedua ialah untuk mengenal waris dan bahagian-bahagiannya. Okey, di sinilah bermulanya intipati ataupun perbahasan dalam ilmu mawaris ini atau faraid ini, iaitu kita akan cuba mengenal pasti term-term yang digunakan, terma-terma yang digunakan oleh fuqaha dalam membincangkan siapa itu waris. Maka muncullah istilah waris ashabul furud, waris yang dapat bahagian secara tetap ataupun secara fardu. Muncullah istilah waris asabah, waris yang dapat lebihan baki, dan yang ketiga dinamakan sebagai waris zawil arham, iaitu waris yang selain daripada kategori pertama dan kategori kedua. Yang ketiga-tiga terma inilah yang menyebabkan perbahasan ilmu faraid itu dianggap sesuatu yang sangat panjang. Sebab perinciannya itu agak detail dalam setiap komponen
waris-waris, termasuk bahagian ataupun cara mereka mendapatkan sesuatu faraid tersebut. Dan perkara yang ketiga ialah kita melihat kepada kaedah agihan. Kaedah agihan faraid itu, dia ada beberapa terma yang perlu kita ikuti, lebih kepada pengiraan matematik. Ataupun kebanyakannya keunikan faraid itu nampak dari sudut ianya ada komponen yang melibatkan kira-kira. Di sana kita akan berjumpa dengan istilah al-hajab, kita akan jumpa dengan istilah at-ta'sil, kita akan jumpa dengan istilah at-tashih, kita akan jumpa dengan istilah ar-rad, dan kita akan jumpa dengan istilah al-aul. Kesemua ini insya-Allah kita akan panjangkan dan perincikan perbahasannya dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. So, untuk pertemuan kali ini saya melihat bahawa ini adalah ringkasan yang perlu dipelajari oleh semua orang yang ingin mengetahui ataupun mendalami tentang hukum faraid itu sendiri. Ini saya ringkaskan balik kepada definisi ilmu faraid itu ialah al-ilmu biqismatit tarikah fiqhan wa hisaban. Suatu disiplin ilmu yang membincangkan, yang memfokuskan tentang agihan harta pusaka si mati, satu dari sudut fiqahnya, dan yang kedua dari sudut pengiraannya. Dari sudut fiqahnya, dia berkaitan dengan nasab. Dari sudut fiqahnya, dia berkaitan dengan terma-terma yang kita sebut tadi. Barulah kita nak kenal dalam keluarga kita ni ada istilah-istilah yang disebut sebagai ashabul furud, ada waris yang dinamakan sebagai asobah dan sebagainya. Berkaitan dengan matematik pula ialah tumpuan ataupun faraid ini keunikannya ialah dari sudut bagaimana kita berinteraksi dengan pecahan. Bila kita belajar matematik, ada pecahan, di situ ada nilai pembawah, penyama dan semua sebagainya. Di situlah ada keunikan dalam ilmu faraid yang insya-Allah kita akan huraikan pada sesi ataupun siri pertemuan belajar faraid pada siri-siri yang akan datang. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.